Apakah dia sebab-sebab kemunculan mazhab? Ya, baik. Terima kasih, Ustazah. Tadi saya bicarakan bagaimana mazhab ini kemunculannya ada kaitan daripada zaman Rasulullah SAW. Jadi terhenti di zaman Nabi tadi, kita tidak perlu untuk bincangkan adakah mazhab zaman Nabi. Kerana tidak ada keperluan. Apa sahaja permasalahan yang dihadapi oleh para sahabat, kemusykilan apapun, tidak ada orang yang layak untuk memberikan pandangan, memberikan penyelesaian melebihi Rasulullah. Baginda adalah penghulu ataupun tuan punya syariat, masih lagi hidup. Setelah wafatnya Nabi SAW, para sahabat yang dihantar oleh Nabi terlebih dahulu untuk beberapa negara mereka pergi untuk berdakwah, mereka-mereka ni yang pergi berdakwah bukan hanya pergi semata-mata untuk berdakwah saja, tapi mereka para sahabat yang bertibaran ini adalah para sahabat yang punya malakatul ilmiyah dipanggil, yakni kemampuan ilmu yang diiktiraf oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ketika Nabi hantar untuk menjadi gubernur di Yaman, Nabi tanya kepada Muaz bin Jabal, "Ya Muaz, kalau ada yang akan datang kepada kamu bertanya tentang suatu hukum, kamu akan berikan mereka jawapan guna apa?" Kata Muaz bin Jabal, "Aku akan memberikan kepada mereka jawapan mengikut Al-Quran." Nabi tanya lagi, "Kalau tak ada dalam Quran?" Kata Muaz bin Jabal, "Aku akan rujuk sunnah engkau ya Rasulullah." "Kalau tak ada juga dalam sunnah aku, yakni tak ada dalam hadis, apa engkau akan buat?" Maka kata Sayyidina Muaz bin Jabal, "Ajtahid bi ra'yi." Aku akan berijtihad dengan pandangan aku, yakni dengan kemampuan ilmu yang ada kepada aku, yang aku pelajari daripada engkau ya Rasulullah. Maka Nabi pegang dada Sayyidina Muaz bin Jabal dan Nabi doakan kepada Sayyidina Muaz, yakni Nabi memberikan pengiktirafan akan apa yang akan dilakukan oleh Sayyidina Muaz bin Jabal, memberikan pandangan beliau sendiri yang hukum itu tidak ada daripada Al-Quran dan tidak ada daripada hadis. Demikian juga para sahabat-sahabat yang lain, sahabat yang ada di Madinah contohnya. Di Madinah ada Sayyidina Umar Al-Khattab, di Madinah ada Sayyidina Uthman bin Affan, di Madinah ada Sayyidina Abdullah Ibnu Umar. Mereka para sahabat ini menjadi kiblat kepada ilmu di Madinah. Daripada mereka, para sahabat-sahabat yang tadi saya sebutkan, mereka mewariskan ilmu mereka di Madinah kepada golongan tabi'in, yakni seperti Sa'id bin Musayyab. Daripada golongan tabi'in ini di Madinah, mereka wariskan ilmu mereka kepada generasi selepasnya, seperti Muhammad bin Shihab Az-Zuhri, Imam Zuhri. Daripada Imam Zuhri ini datangnya Imam Malik bin Anas, pendiri kepada mazhab Maliki. So itu dia punya susur galurnya yang saya katakan tadi. Kesemua daripada empat mazhab ini adalah legasi daripada Rasulullah SAW kepada para sahabat, kepada tabi'in dan sehingga lahirnya mazhab tersebut. Demikian juga di Mekah. Di Mekah ada beberapa kalangan daripada para sahabat yang menjadi tempat rujukan untuk memberikan fatwa. Bukan semua para sahabat pun yang akan berikan fatwa kalau ada masalah di zaman sahabat. Ada mereka-mereka yang tertentu yang punya keilmuan yang diiktiraf. Di Makkah contohnya, Sayyidina Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu arda. Beliau melahirkan generasi daripada kalangan tabi'in, seumpama Sayyidina Ikrimah, Mujahid, Atha dan sebagainya. Daripada golongan tabi'in ini lahir pula Al-Imam Sufyan bin Uyainah, seorang tabi'in yang hebat. Daripada muridnya Sufyan bin Uyainah datangnya Imamuna Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ini kelahiran ataupun macam mana kemunculan mazhab Imam Syafi'i. Dia punya susur galurnya tu sampai kepada Rasulullah SAW melalui para sahabat. Demikian juga di Kufah, di Baghdad, tempat lahirnya mazhab Imam Abu Hanifah. Macam mana boleh datangnya Imam Abu Hanifah di Kufah? Sayyidina Ali radhiyallahu anhu arda berdakwah di situ, itu menjadi tempat kepada beliau. Sayyidina Ali mewarisi ilmu beliau kepada seorang tabi'in atau beberapa kalangan daripada tabi'in, contohnya Al-Imam Ibrahim, satu orang bernama Al-Imam Ibrahim. Daripada beliau datangnya Al-Imam Hamad bin Yusuf, guru kepada Imam Abu Hanifah. Daripada situ datangnya Imam Abu Hanifah. Demikian juga datangnya Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Syafi'i. So kemunculan empat-empat mazhab ini adalah rantaian daripada dakwah Rasulullah SAW kepada para sahabat, sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in, dan lahirnya keempat-empat imam mazhab ini, yang mereka itu lahir satu orangnya di Mekah, satu orangnya di Madinah, satu orangnya di Kufah dan sebagainya.
Ini kemunculan keempat-empat daripada imam-imam madhab dan ada hubungan kait antara keempat-empat imam madhab ini. Madhab yang pertama sekali muncul, Imam Abu Hanifatul Nu'man. Dikatakan bahawa Imam Abu Hanifah sempat berjumpa dengan 4 orang sahabat Rasulullah SAW. So nak bagi tahu begitu dekatnya hubungan mereka dengan zaman para salafus salih. Kemudian lahirnya Imam Malik bin Anas di Madinah. Lahir yang saya maksudkan di sini bukan lahir daripada perut ibunya, iaitu lahirnya madhab Imam Malik di Madinatul Munawwarah. Imam Syafi'i datang ke Madinah, belajar dengan Imam Malik, kemudian pergi ke Mekah, kemudian pergi ke Baghdad, kemudian pergi ke Mesir. Dengan itu lahirnya madhab Imam Syafi'i, murid kepada Imam Malik. Daripada Imam Syafi'i belajar Imam Ahmad bin Hanbal, datangnya madhab Hanbali. So kita ketika berpegang dengan salah satu daripada 4 mazhab ini, kita sebetulnya berpegang dengan satu rantaian daripada para ulama-ulama yang bersambung legasi mereka sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi zaman sekarang ni Ustaz, saya lah kita tengok macam ada pendapat yang mengatakan kalau berpegang kepada Al-Quran terus ataupun hadis Nabi terus, itu